Kenapa British begitu marah dengan Tok Janggut? Pada masa itu British minta semua istana dan orang Melayu untuk sokong British dalam Perang Dunia Pertama. Tok Janggut dia minta rakyat Kelantan terutamanya untuk sokong Osmania dalam Perang Dunia Pertama. Dalam Piagam Atlantik, negara-negara barat bersetuju memberikan kemerdekaan kepada semua negara yang dijajah satu dunia. Tiba-tiba kan. Dan kalau kita tengok dari segi tarikh kemerdekaan, standard 40-an 50-an. 40-an 50-an. Kenapa tahun tu? Maknanya jajah pun terancang, kemerdekaan pun terancang. Assalamualaikum Ustaz Fauzi. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Ustaz, kita hari ni nak bercakap tentang Balfour Declaration. Okay. Dan saya tahu penonton tengok kalau tajuk ni dah bukan beratus lah, beribu kali dah orang bincang. Cuma ialah nama lagi wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, kan? Ya, betul. Ingat memperingati. Jadi saya nak terus kepada satu quote yang pernah disebut oleh Sultan Abdul Hamid II kepada Theodor Herzl yang dianggap sebagai bapa Yahudi melalui menterinya yang bernama Tahsin Bashar. Dia kata apa Ustaz? Nasihati Mr. Herzl agar jangan meneruskan perancangannya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, iaitu Palestin. Dan dia kata lagi, kerana ia bukan milikku, tanah ini adalah hak milik umat Islam. Dan quote ini dipetik dan disebut pada tahun 1897. Maksudnya usaha untuk mencerobohi Palestin dah lama Ustaz. Apa kesudahannya, bagaimana permulaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Haji Sheikh Amin Al-Haj kita. Masya Allah. Besar pujian Ustaz. Hari ini marathon dia hari ini. Marathon ini. Jadi kita bercakap berkenaan tentang sejarah Palestin. Pada pandangan saya lah, Syekh Amin, 1897 tu sebenarnya bukan satu tarikh yang awal ataupun bukan tarikh pertama. Itu bukan permulaan yang sebenar. Bukan permulaan. Jadi kita kena melihat sejarah Palestin ini daripada awal. Kalau sekiranya kita melihat pertemuan di antara Islam dan Rom, kita akan dapati bahawa Palestin pernah duduk di tangan Rom untuk satu tempoh yang panjang. Dan ketika itu Rom dia mempunyai 3 ibu negara yang besar lah, ataupun 3 kota yang besar. Vatican City, Konstantinopel, dan yang paling timur adalah Baitul Maqdis. Dan dia dibuka oleh Saidina Umar di zaman pemerintahan Saidina Umar lah. Kemudian berterusan. Dan sebenarnya selepas daripada pembukaan oleh Saidina Umar, cubaan untuk merampas mula berlaku. Cuma mungkin tidak begitu besar. Tetapi yang besarnya adalah pada tahun 1096. 1096 1096. Tadi kita sebut tentang 1897 kan. Ini 1096. Apa yang berlaku pada 1096? 1096 adalah Perang Salib Pertama. Ya. Dalam Perang Salib Pertama, mereka War. berjaya merampas Baitul Maqdis. Tetapi tidak lama. Akhirnya pada 1187 dalam Perang Salib Kedua, Saladin Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Dan berterusanlah sampai kepada cerita zaman moden kita ni 1897 dan seumpamanya. Dan di celah-celah itu sebenarnya dalam siri Perang Salib ni satu perang selama lebih kurang 200 tahun. Ya, 2 dan abad. Memang targetnya adalah untuk merampas Baitul Maqdis. Dan kemudian dia berterusan sampai satu peringkat bila masuk ke zaman kebangkitan Eropah, bila kita melihat contoh tokoh seperti Napoleon juga target dia adalah Palestin. Jadi maknanya itu daripada tahun 1700 ke atas. Dan kemudian bila masuk zaman kita anggap zaman moden lah. Zaman moden barulah berlaku kan perhimpunan secara besar-besaran pembesar-pembesar Yahudi sedunia di Switzerland itu 1897. Lalu mereka memutuskan untuk mengambil Palestin untuk dijadikan sebagai negara mereka setelah mereka selama berkurun-kurun hidup tidak ada negara. Itu dakwaan mereka lah. Ya, betul. Dan jawapan daripada Sultan Abdul Hamid itu adalah respon kepada Balfour Declaration.
Dan kata-kata daripada Sultan Abdul Hamid tadi adalah respon kepada usaha-usaha tadi. Dan bila bercakap tentang Balfour Declaration, Ustaz, dia sebenarnya satu titik tolak yang besar dalam lanskap politik, dalam lanskap pertembungan di antara Israel, Palestin. Satu persoalan yang penting yang saya nak tanya Ustaz, siapa sebenarnya dalang di sebalik Balfour Declaration ni? Okey. Ini sebenarnya satu benda yang menarik. Selalu kita menyebut berkenaan tentang Balfour Declaration. Deklarasi Balfour. Dia sebenarnya ada peristiwa lain yang lebih besar daripada itu. Apa panggil asbabul wurud? Asbabul wurud. Dia ada asbabul wurud. Sebab Balfour Declaration cuma sekeping surat. Ya, betul. Cuma sekeping surat daripada setiausaha luar British kepada Rothschild. Kan, setiausaha luar British pada masa itu Balfour nama dia. Jadi dipanggil sebagai Deklarasi Balfour dan kita pun tahu surat tu pendek saja. Ya, sangat ringkas. Sangat ringkas. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku sebelum daripada itu adalah hasil daripada 1897 punya dia orang punya muktamar lah. Perhimpunan mereka. Perhimpunan mereka tu. Mereka cuba untuk membeli tanah di Palestin tapi tidak berjaya. Mereka cuba untuk menyogok Sultan Abdul Hamid. Tidak berjaya. Mereka cuba untuk membunuh Sultan Abdul Hamid. Juga tidak berjaya. Tetapi akhirnya kan Barat dia mencipta satu yang kita panggil sebagai Perang Dunia Pertama. Saya yang tidaklah pandai sangat sejarah, tapi bila kita membaca sejarah, saya rasa seolah-olah macam Perang Dunia Pertama itu ditujukan untuk melumpuhkan Osmania. Selalu bila kita baca Perang Dunia Pertama, kita melihat pertembungan di antara negara-negara Eropah. Sebenar-benarnya dia ada hidden agenda. Dia ada hidden agenda sebab yang paling rugi adalah Osmania. Jadi dalam Perang Dunia Pertama, bila Osmania bersekutu dengan Jerman dan akhirnya kalah, Jerman kalah, jadi Osmania pun kalah, maka berlakulah apa yang kita panggil sebagai Perjanjian Sykes-Picot. Dalam Perjanjian Sykes-Picot tersebut, berlaku pembahagian negara-negara Arab yang saki-baki yang duduk di bawah Osmania kepada Perancis ataupun kepada British. Jadi salah satu daripada negara yang agih-agihkan ni adalah Palestin. Jadi Palestin diserahkan kepada British. Baitul Maqdis kan diserahkan kepada antarabangsa. Tapi Palestin itu sendiri diserahkan kepada British. Itu 1916 dan 1917 itu Deklarasi Balfour. Jadi dalam Deklarasi Balfour, Balfour menulis surat kepada Rothschild, salah seorang daripada pimpinan Yahudi antarabangsa, menyatakan bahawa mereka menyokong sepenuhnya usaha untuk menubuhkan negara Yahudi di Palestin. Ya, jadi daripada situ 1917 sampai 1948 apa yang disebut oleh British tu mereka kotakan. Mereka mudahkan orang Yahudi untuk berpindah ke Palestin, mereka mudahkan orang Yahudi untuk membina penempatan, mereka bina satu pasukan bersenjata daripada kalangan orang Yahudi. Mereka bekalkan senjata dan mereka juga berjaya membina 60,000 tentera Yahudi di Palestin. Sampailah bila masuk 1948, British keluar, diserahkan kan kepada Yahudi. Palestin diserahkan kepada Yahudi. Jadi itu Deklarasi Balfour. Jadi maknanya dia perlu dibaca dengan Perang Dunia Pertama, perlu dibaca dengan Sykes-Picot, baru kita faham konteks. Kalau kita baca setakat surat tu macam tak ada apa. Tapi selepas daripada surat itu banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh British untuk memudahkan Palestin ini diduduki oleh Yahudi. Selain daripada sebab walaupun kita tahu kandungan Balfour Declaration ni ringkas je dan dia menyatakan sokongan dan dukungan, apa lagi kandungan di dalam perjanjian tersebut? Saya nampak macam itu yang paling besar. Paling signifikan. Paling signifikan tu adalah menyatakan sokongan tu. Maknanya bukan setakat sokongan lah, sebab dia disusuli kan dengan dia kotakan janji tu. Itu yang saya sebutkan tadi tu. Dia mudahkan kedatangan, dia bina penempatan sementara, kemudian dia latih tentera, dia bagi senjata. Lepas tu dia halang pula orang Palestin daripada membina institusi-institusi baru. Jadi semua tu berlaku lah. Dan kemudian bila masuk 1948, ini yang kita panggil sebagai Nakbah. Jadi masa itu berlaku pengusiran
besar-besaran dan pengusiran besar-besaran itu dituruti dengan rampasan rumah-rumah oleh orang Yahudi di bumi Palestin. Di bumi Palestin. Itu hampir 1 juta lah, kita kata ratus-ratus ribu. Ya, bagi yang tak tahu dan sedang menonton, pengusiran itu merujuk kepada Israel datang pergi ke rumah penduduk setempat dan penduduk tempatan, dia halau keluar, dia buat macam rumah dia. Dia buat macam rumah dia. Allahu Akbar. Itu yang berlaku sebenarnya. Dan bila dalam kita berbincang ni, nama Sultan Abdul Hamid kedua, dia adalah pemerintah Uthmaniyah. Dan Uthmaniyah dia berpusat di Turki. Dan kita semua sedia maklum Ustaz, bila berlaku gempa bumi di Turki baru-baru ni, walaupun dia jauh negara dengan kita, tapi kita terasa bagi mereka membaca sejarah. Sebab Turki sangat besar pengaruh dia di dalam sejarah perkembangan Islam. Bahkan mereka adalah kerajaan khilafah terakhir pada tahun 1924. Soalan saya Ustaz, kenapa Zionis terlalu takut sangat pada kerajaan Turki Uthmaniyah, dan kita maklum tentang kejatuhan kerajaan Turki, selain daripada perancangan musuh, apa sebenarnya kelemahan kerajaan Turki ketika itu yang kita boleh bermuhasabah agar tidak mengulangi sejarah yang lama? Dia kalau pandangan saya lah, saya simpulkan bukan kelemahan Turki lah. Tapi kelemahan umat Islam keseluruhannya. Sebab sebenarnya Turki kan menaungi negara lain dan negara lain juga menaungi Turki. Saling bantu-membantu untuk satu tempoh sebelum daripada itu. Tetapi daripada kurun ke-15 kita melihat kan berlaku penjajahan di sebelah timur. Kan di sebelah timur kan, jadi maknanya Spanyol dan juga Portugal pergi ke sebelah Filipina, Melaka, India dan seumpamanya. Dan kemudian mereka patah balik ke barat. Mereka patah balik ke barat dan kemudian mereka pergi ke Afrika. Kan kurun ke-16 ke-17 mereka pergi pula ke Afrika. Jadi daripada situ sebenarnya satu demi satu negara umat Islam ni jatuh. Kan, jadi pada masa itu ketika mana Turki diserang pun, akhirnya negara lain pun tak boleh nak bantu. Dan sama juga negara lain juga tak boleh nak bantu. Dicampur dengan pada masa itu kan penjajah dia berjaya memecah belahkan kesatuan umat Islam ni. Sampai berlaku perang Arab kan? Sampai berlaku perang Arab, sampai berlaku pengkhianatan di kalangan orang Islam sendiri. Contohnya macam janji-janji kan British terhadap Saudi. Ya. Kan untuk mereka dapat Jordan lah, dapat itu, dapat ini dan akhirnya tak dapat apa pun. Kan akhirnya terjajah juga. Kena tipu hidup-hidup. Kena tipu hidup-hidup saja. Tapi itulah yang berlaku. Dan bukan di Saudi, bukan di negara Arab saja, bahkan di negara kita pun. Kan di tanah air kita pun begitu juga. Sebenarnya di tanah air kita ni kan hubungan dengan Turki itu pun sebenarnya kuat. Kalau sekiranya kita melihat kepada sejarah Tok Janggut, kenapa British begitu marah dengan Tok Janggut? Bukan setakat isu cukai. Tapi sebenarnya Tok Janggut tu dia melaungkan sokongan terhadap kerajaan Turki Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi pada masa itu British minta semua istana dan orang Melayu untuk sokong British dalam Perang Dunia Pertama. Manakala Tok Janggut dia minta rakyat Kelantan terutamanya untuk sokong Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dan ini ada dalam catatan dalam sejarah. Dan itu yang menimbulkan kemarahan tu. Jadi maknanya dekat situ kan, bila kita melihat pengkhianatan daripada orang Islam sendiri terhadap umat Islam, jadi pada masa itu kita melihat kelemahan yang cukup dahsyat lah. Jadi bukan setakat isu Osmaniyah saja, tapi sebenarnya adalah isu umat Islam keseluruhannya. Kenapa pemimpin-pemimpin Arab senang-senang kena tipu? Adakah kerana ketamakan kuasa dan tak boleh terima hakikat mereka di bawah Turki yang tidak dianggap Arab? Dia satu perkara yang cerdiknya golongan barat ni adalah mereka berjaya menukar jurai pemerintahan. Jadi golongan pemerintah Islam sebenarnya ada satu keturunan kan, dan kemudian dia datangkan keturunan lain. Dia datangkan keturunan lain untuk ganti. Dan ini sebenarnya bukan berlaku di negara Arab saja. Bahkan berlaku di India, di Afrika, di mana-mana pun dia menggunakan format yang sama. Jadi daripada situ kita akan dapati bahawa pengkhianatan berlaku di kalangan istana sendiri. Disebabkan oleh kerana sebenarnya dia bukan daripada kan pemerintah asal. Kan, tapi sebaliknya dia datang daripada kan satu jurai yang lain.
Ini sensitif kalau nak cerita. Tapi sebenarnya itulah hakikat yang saya perhatikan secara, orang kata secara konsisten di mana-mana pun. Kan dia punya format, terutamanya British. Format dia sama saja. Dia tidak ubah istana, kan, tapi dia ubah orang kat dalam. Dia tak buang sistem monarki ni. Dia tak buang. Dia letak proksi dia. Dia letak proksi dia dan rasmi. Jadi bila dari situ kan, maka di situlah kita melihat akhirnya pengkhianatan, kan, makan bangsa sendiri, kan, itu yang berlaku sebenarnya. Sensitif juga cerita ni sebab dia membabitkan golongan-golongan bangsawan, kan. Ya, betul. Cuma saya nak balik sebelum kita terperangkap dengan tajuk tu. Bila kita tengok realiti sekarang, apabila Zionis merampas tanah Palestin dengan pelbagai hujah mereka, antaranya mereka menganggap traditionally itu adalah tanah mereka, tetapi mereka terang-terangan melanggar undang-undang antarabangsa. Yang menjadi kesedihan kita, kenapa dunia seolah-olah membutakan mata apabila ada seorang putih kena tembak, satu dunia kecoh. Tetapi bila ribuan rakyat di tanah Gaza kehilangan rumah mereka sendiri, kehilangan nyawa, budak-budak kena bunuh, seolah-olah tidak ada apa-apa. Undang-undang antarabangsa tu sudah menjadi main-main. Kenapa, Ustaz? Dia satu yang kita panggil sebagai New World Order itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang hakiki. Memang berlaku apa yang dipanggil sebagai New World Order, maknanya satu sistem baru dunia. Kalau sekiranya kita melihat sebelum daripada itu, kita melihat dunia terpecah-pecah kepada beberapa empire. Tetapi elit Yahudi dia berjaya menyatukan semua itu, kan, dan mereka menaikkan elit Yahudi sebagai penguasa yang kita anggap sebagai penguasa bersama satu dunia. Jadi daripada situ cuba kita tengok dulu ada empire ni. Siapa yang runtuhkan semua empire tu? Yahudi. Dan kenapa mereka runtuhkan? Sebab mereka nak ambil alih pemerintahan dunia ni daripada empire-empire ni kepada elit Yahudi. Jadi mereka mencipta perang ini, kan. Kita selalu melihat berkenaan tentang revolusi Perancis. Kita melihat ini dan seumpamanya, dan kita juga perlu melihat juga dalam sejarah moden 100 tahun ke belakang ni, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama dan Kedua sebenarnya adalah merupakan perang dunia yang seolah-olah macam merasmikan sistem baru. Sebab daripada situ dia macam reset balik. Dia reset semua sekali. Dan selepas tempoh penjajahan yang panjang ni, selepas kehancuran semua empire, gereja, semua agama, naik ideologi baru dan seumpamanya, masuk Perang Dunia Pertama. Bila masuk Perang Dunia Pertama, masa tu dah tak ada empire, termasuk Osmania. Ya, tetapi betul, apa Osmania jatuh tahun 24. Tahun 24, tapi sebelum tu dah jatuh dah. Ya. Mana 1916 tu habis dah, kan. Official, ya. Official dah habis lah. 1917 tu bila kita kata deklarasi Balfour tu habis lah. Tapi dekat situ kita tengok satu sistem baru yang menguasai dunia, menggantikan empire. Apa dia? Dipanggil Liga Bangsa. Dan daripada Liga Bangsa berlaku pula sesuatu yang dipanggil sebagai Piagam Atlantik. Dalam Piagam Atlantik, negara-negara barat bersetuju memberikan kemerdekaan kepada semua negara yang dijajah satu dunia. Tiba-tiba, kan. Dan kalau kita tengok dari segi tarikh kemerdekaan, standard 40-an 50-an. 40-an 50-an. Kenapa tahun tu, kan? Maknanya itu terancang. Maknanya jajah pun terancang, kemerdekaan pun terancang. Kenapa diberi kemerdekaan? Sebab mereka berjaya buat Liga Bangsa. Bila mereka berjaya buat Liga Bangsa selepas Perang Dunia Pertama, mereka kukuhkan selepas Perang Dunia Kedua dengan PBB. Liga Bangsa bertukar jadi PBB, dan pada masa itu penubuhan negara haram Israel dan kebangkitan Amerika. Jadi dunia dah berubah habis lah. Dan pada masa itulah juga deklarasi hak asasi manusia lah, apa semua itu. Jadi dunia perlu difahami dalam sistem yang seumpama itu. Dan antara resolusi awal PBB adalah mengiktiraf negara haram Israel. Sebab itu, sebarang kezaliman yang berlaku kepada rakyat Palestin tidak akan dianggap sebagai melanggar hak asasi. Ditambah pula dengan kewujudan Big Five. Ditambah dengan veto. Veto itu sendiri sebenarnya satu sistem yang luar biasa.
Kan, dia orang melaungkan demokrasi tapi ada veto. Demokrasi benda. Demokrasi apa? Kan, mana demokrasinya? Mana ada demokrasi di situ? Jadi itulah dunia. Apabila naik Tayyip Erdogan sebagai pemimpin Turki, banyak laporan-laporan barat, malah di tanah-tanah Arab pun mengatakan ini seolah-olah kebangkitan semula Osmaniyah. Dan hasilnya kita lihat apabila berlaku krisis di negara-negara Arab. Negara yang paling lantang antaranya adalah Turki. Dan bila kita lihat Turki sedang dilanda gempa bumi, ada juga tulisan mengatakan ini juga adalah saat-saat kejatuhan, umpama berulang semula kejatuhan Turki Osmaniyah dan hilangnya benteng umat Islam. Komen Ustaz? Saya tak rasa lah gempa bumi itu kejatuhan Turki. Tapi musibah kepada Turki lah. Kan, tapi saya rasa... Sebab ada yang mengatakan ini adalah petanda AK Parti bakal kehilangan sokongan di dalam pilihan yang akan datang. Dia kemungkinan berlaku begitu. Tapi sebenarnya Turki ni dia bukan berdiri atas Erdogan saja. Jadi kita kena faham juga dalam struktur masyarakat Turki. Turki bukan Turki sahaja. Turki adalah Turkistan, Turki adalah Turkmenistan, Turki adalah segala bentuk dan segala yang duduk dekat Rusia apa semua tu, itu adalah merupakan rumpun Turki. Jadi mereka ni adalah merupakan satu rumpun yang cukup besar. Yang terkesan di antara satu dengan yang lain. Dan kemudian satu juga perkara yang telah dicapai oleh Turki adalah sokongan masyarakat Islam terhadap Turki. Betul. Kerana salah satu daripada jasa besar Turki pada saya, salah satu daripada jasa besar Turki adalah dia menaungi golongan Islamis yang kehilangan negara. Betul. Selepas daripada Arab Spring. Dia selepas daripada Qatar, Turki ya? Selain daripada Qatar, dia ada 4 negara yang memudahkan untuk orang daripada Arab Spring ni bila nak dijatuhkan hukuman bunuh dan seumpamanya, mereka lari kan. Malaysia antaranya. Malaysia mudahkan secara tidak rasmi. Sudan juga memudahkan, Qatar dan Turki. Jadi kalau sekiranya kita melihat dekat situ, sokongan umat Islam terhadap Turki ni besar. Betul. Disebabkan oleh kerana bantuan yang diberikan oleh kerajaan Turki kepada mereka. Jadi katakanlah, hatta kalau sekiranya kita takdirkan Erdogan meninggal pun, sebenarnya saya yakin akan lahir lagi yang lain. Sistem tu sudah ada. Dan kemudian satu juga perkara yang menarik tentang Turki. Turki ni adalah merupakan satu negara yang memang mandiri. Kalau sekiranya kita melihat di Turki, daripada presidennya sampai penyapu sampahnya, semua orang Turki. Itu luar biasanya Turki. Jati diri dia kuat. Kan, jati diri dia kuat. Jadi saya yakin kalau sekiranya mereka berterusan memperbaiki beberapa perkara dalam negara mereka, saya yakin mereka boleh bangkit semula. Kembali kita pada Balfour tadi Ustaz. Pada tahun 22, menariknya, British tiba-tiba mengeluarkan kenyataan bahawa deklarasi Balfour tahun 1917 ni sebenarnya tidak bermaksud untuk menghapuskan populasi Arab di Palestin. Pulak. Macam mana Ustaz? Ya ke tak ya ni? Dia secara umum macam orang katalah, 10 dia cakap, 11 jangan percaya. Begitulah. Dan sebab perkara ni kita perlu nilai berdasarkan kepada apa yang kita tengok. Bukan berdasarkan kepada apa yang kita dengar. Kan, jadi yang kita dengar satu benda, tapi yang kita lihat, kan, mana yang kita lihat pembunuhan, yang kita lihat pengusiran, dan konsisten benda tu. Kan, secara konsisten berlaku. Dan kemudian kita pun faham, Allah SWT pun dah bagi tahu dalam Al-Quran bahawa ini semua akan berlaku. Fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Jadi maknanya janji Allah kan memang akan berlaku. Jadi bila kita letakkan janji Allah dalam Al-Quran, apa yang Allah SWT ceritakan, apa yang akan berlaku di akhir zaman, dicampur dengan perbuatan mereka. Kan, jadi kata-kata ni tak ada apalah. Kata-kata ni tak boleh nak pegang lah. Ustaz, 10 dia cakap 11 jangan percaya. 11 jangan percaya. Itu kalau 11 lah. Kalau boleh kita kata 15 jangan percaya. Tak payah percaya. Baik Ustaz, bila kita bersembang tentang Palestin, Baitul Maqdis, sudah pasti dia ada kaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, kiamat dan sebagainya. Ada sebahagian kita umat Islam, disebabkan dia kata ada janji-janji Nabi, lan tazalu ta'ifah min ummati zahirin al-haq, kan, ilal ayah.
dah Nabi dah janji kita, relax lah kan. Janji Nabi pasti benar. Macam mana tu Ustaz? Dia janji Nabi itu benar. Maknanya Allah SWT akan memelihara umat ini, dan Gaza, Palestin dan seumpamanya adalah merupakan bumi barakah yang menunjukkan kepada dunia kan keajaiban dan juga kuasa kan Allah SWT yang begitu luar biasa. Satu kawasan yang kecil, konspirasi satu dunia tapi tidak gugur. Jadi itu memang janji Allah SWT akan berlaku. Tapi yang masalahnya sebenarnya kita ni, kita buat apa? Jadi agama memang ada yang jaga, tapi kita sendiri akan ditanya oleh Allah SWT berkenaan tentang peranan dan tanggungjawab kita. Kan, sebab sekarang ni tanggungjawab mempertahankan Palestin dia tidak terletak di bahu orang Palestin sahaja. Kan, kita faham dalam masalah kefarduan, bila satu negara diserang, menjadi kewajipan kepada penduduk negara itu untuk mempertahankan. Kalau sekiranya dia tidak mampu, dia akan pergi kewajipan tu meluas kepada negeri sebelah. Kalau tidak mampu juga akan pergi ke sebelah lagi. Dan sekarang kita sudah yakin sungguh bahawa kefarduan tu sudah terkena kepada manusia Muslim seluruh dunia. Ya, betul. Sebab kita masih tidak mampu selesaikan walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi maknanya dekat situ persoalannya adalah apakah peranan yang kita mainkan. Katakanlah Imam Mahdi turun pun last sekali, soalan yang akan ditanya oleh malaikat, kamu bersama Imam Mahdi ke tak? Betul. Kamu berbaiat pada siapa? Kamu berbaiat dengan siapa? Kamu berpihak kepada siapa? Kan, dan kamu bersama dengan perjuangan mana satu? Itu yang akan ditanya oleh Allah SWT. Akhirnya Ustaz, kita seringkali kalau sikit-sikit ni semua agenda Yahudi. Sikit-sikit agenda Yahudi. Betul lah kan? Agenda kita? Apa keutamaan kita? Aulawiyat kita sekarang Ustaz? Politik ke? Ataupun kalau dakwah pun segmen mana? Supaya perjanjian Balfour ni tak apalah agenda mereka. Agenda kita. Dia di sini masalah yang berlaku kepada umat Islam ni sebab kita tak ada agenda. Itu masalah. Itu problem paling besar. Jadi daripada situ, bila kita kehilangan agenda, akhirnya kita menuruti agenda orang. Kita menjadi bangsa yang musayyasah. Musayyasah maksudnya kita menjadi bangsa yang dicatur. Orang ajak ke kiri, orang ajak ke kanan, dikawal ke sana, ke sini dan seumpamanya. Tapi kita sendiri tak ada jati diri yang kuat. Kalau sekiranya kita ada jati diri yang kuat, sebenarnya isu Palestin bukan masalah umat Islam, bukan masalah NGO saja. Masalah dia adalah negara. Apa NGO boleh bagi kan kepada umat Islam di Palestin selain daripada bantuan kemanusiaan? Tapi kalau negara-negara lain, negara-negara umat Islam, kerajaan yang ambil tanggungjawab ini, kalau kita ada agenda, mesti kita hantar tentera. Contoh, ini sensitif saya sebut, tapi sebenarnya apa cara lain untuk lawan Yahudi selain daripada tentera? Kan, dia orang bom sana, bom sini, bom sana, bom sini, kita bagi makanan. Kan, bolehlah bagi makanan, tapi sampai bila? Kan, kita bina kilang dimusnahkan, kita bina hospital dimusnahkan. Jadi seluruh dunia memberikan bantuan seumpama itu, bantuan kemanusiaan, sebenarnya tidak akan pernah cukup. Sebab apa? Sebab agenda itu terlalu kecil. Kan, sedangkan mereka bermain dengan senjata api, mereka bermain dengan nuklear, mereka bermain dengan senjata kimia. Kan, tapi kita sendiri, negara-negara umat Islam, dan lebih malang kalau sekiranya kita melihat sumber dunia ini banyak dekat negara umat Islam. Kan, tapi kita disebabkan oleh kerana tidak ada agenda, jadi kita tak dapat nak guna. Lagi teruk, sumber kita diguna oleh orang lain. Dan sumber kita digunakan oleh orang lain. Allahuakbar. Ustaz Fauzi Azmuni, terima kasih kerana sudi bersama. Jazakumullah khairan. Wa iyyaka insya-Allah. Insya-Allah. Jumpa lagi Ustaz. Okey. Terima kasih banyak-banyak.